Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Ni'amahu la tuhsa wa ala'uhu laysa laha muntaha. Wa usalli wa usallim ala Muhammadinil Mustafa wa ba'd. Pada kali ini saya akan kongsikan satu hadis tentang syafaat puasa dan Al-Quran. Ikhwatul iman, fata'alu ma'i na'ishu ma'a matnil hadis sari'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi inni mana'tu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashaffa'ni fih. Yaqulu al-Quran, Rabbi mana'tu an-nawma bil-laili fashaffa'ni fih. Qala fayushaffa'ani. Maksud hadis ini, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhan, aku telah menegahnya daripada makan dan syahwatnya pada siang hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Wa yaqulul Quran, Quran berkata, aku telah menegahnya daripada tidur pada waktu malam, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Kemudian kedua-duanya diberi syafaat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kebanyakan para ulama mendefinisikan syafaat sebagai at-tawassutu li ghairi min ajli daf'i dararin aw jalbi naf'in. Syafaat adalah wasilah bagi yang lain untuk mencegah mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Baiklah, perkataan as-siyam di atas adalah merujuk kepada puasa Ramadan atau puasa secara umum, sama ada puasa fardu ataupun puasa tatawwu'. Yang dimasukkan dalam Al-Quran pula ialah bacaan Al-Quran pada malam hari. Maka kedua-duanya itu puasa dan Al-Quran yang dinyatakan oleh Nabi SAW menunjukkan betapa besarnya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kedua-duanya ini diberi autoriti syafaat dengan izin Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, suka untuk saya menyentuh tentang keadaan manusia pada hari akhirat kelak. Perihal ini dikabarkan oleh baginda SAW dalam sabdanya yang berbunyi, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian yang berjalan di pada mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkenderaan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis di atas jelas menunjukkan bahawa kita manusia sangat mengharapkan syafaat bila mana kita ditimpa kesusahan yang amat nyata. Antara syafaat puasa dan syafaat Al-Quran dengan izin Allah. Tidak pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perlu saya tegaskan bahawa syafaat ini hanyalah milik Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 44, Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya syafaat hanyalah milik Allah. Baiklah, puasa dan Al-Quran serta makhluk lain dapat memberi syafaat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis tidaklah mempunyai syafaat sebenarnya, akan tetapi diberikan keizinan Allah untuk memberi syafaat, maka ia hanya boleh meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh meminta daripada makhluknya, seperti pernyataan, wahai Nabi, aku minta syafaatmu. Akan tetapi katakanlah, ya Allah, aku memohon syafaat Nabi-Mu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 225, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Tiada sesiapa yang dapat memberi manfaat, iaitu pertolongan di sisinya, kecuali dengan izin Allah SWT. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pendek kata, syafaat puasa adalah untuk hambanya yang betul-betul jaga puasa kerana Allah SWT. Manakala syafaat Al-Quran pula adalah bagi hambanya yang menhalalkan apa yang halal baginya dan mengharamkan apa yang haram ke atasnya.
serta sentiasa istiqamah melaksanakannya dan mempelajarinya dengan penuh sabar. Yakinlah akan janji Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara intisari hadis dan beberapa faedah yang dapat dikongsikan bersama. Yang pertama, kebenaran tentang autoriti puasa dan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada pencinta dan pengamalnya pada hari kiamat dengan izin Allah. Yang kedua, pada hari kiamat nanti, semua manusia akan membawa diri masing-masing. Kerana pada hari tersebut, tiada siapa yang dapat memberikan pertolongan kepadanya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun selain daripada syafaat Nabi SAW ke atas umat baginda, puasa dan Al-Quran juga akan menjadi syafaat yang diterima oleh Allah untuk mereka yang telah menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berusahalah menjadi Al-Quran sebagai hidayah dan pedoman hidup. Dan yang keempat, rebutlah peluang dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran secara bersendirian ataupun bertadarus bersama ahli keluarga ataupun dengan kawan-kawan bagi mengimarahkan suasana di akhir Ramadan. Dan yang kelima, mestilah kita berharap sangat-sangat kepada syafaat Al-Quran, terutamanya dalam bulan Ramadan ini yang merupakan bulan Allah dan juga bulan yang diturunkan Al-Quran, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk bagi membezakan antara yang benar dan yang salah. Yang keenam, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Semoga sama-sama kita mengambil manfaat ilmu daripada perkongsian ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.